Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kelas kita hari ini adalah tentang perawi dobit. Sebelum kita baca dan terjemahkan buku teks kita imbas kembali untuk melihat syarat-syarat hadis sahih li zati. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita dapat lihat apa yang sedang kita pelajari dan apa yang telah kita pelajari dan apa yang sedang kita pelajari. Cuba tengok ni. Ni sahih. Kita sekarang ni tengah belajar tentang sahih pembahagian hadis makbul, iaitu terbagi pada sahih dan hasan. Kemudian sahih terbagi pada dua, iaitu sahih li zati dan sahih li ghairi. Sekarang kita masuk pada sahih li zati nah. Sahih li zati mempunyai 5 syarat, iaitu syarat yang pertama ittisal sanad, syarat iaitu berhubung sanad. Syarat yang kedua iaitu adalatul ruwah, para perawinya yang adil. Kemudian yang ketiga adalah dhabtur ruwah, iaitu perawi yang dobit. Yang pertama ni kita dah belajar, yang kedua juga kita dah belajar, yang lepas kita akan belajar sekarang ni yang ni lah. Yang ni iaitu perawi yang dobit. Selepas tu kita akan belajar yang nombor 4 dengan nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tamud dhabti ay kaunuhu fil martabatil ulya minad dhabti. Dobit tam ataupun tamud dhabti iaitu dobit perawi pada tahap tertinggi. Fa yahfazu hifzan taman lima yarwihi inda riwayatihi lahu. Di mana perawi ni benar-benar dapat menjaga atau dapat memelihara secara sempurna terhadap apa yang diriwayatkan, ketika meriwayatkannya. Wadhabtu qismani. Dobit terbagi kepada ada 2 jenis. Alif, dhabtu sadr. Yang pertama ataupun yang alif adalah dobit sadr, dipanggil dobit sadr. Wa huwa ay yahfazar rawi ma sami'ahu min syuyukhihi. Iaitu seorang perawi menghafaz apa ataupun menghafaz hadis yang didengarnya dari syekhnya ataupun daripada gurunya, bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa. Di mana perawi ini mampu untuk mengucapkannya min istihdari, mampu untuk mengucapkannya mata syaa, mampu menghadirkan apa yang dihafal tadi tu bila-bila saja yang dikehendaki. Wala yadurruhul khata'ul nadir. Dan tidak mengapa adanya khata' atau kesalahan nadir yang jarang berlaku lah. Yang iaitu dhabtu kitab, iaitu dobit kitab. Wa huwa siyanatur rawi li kitabihi mundu sami'ahu, iaitu seorang perawi memelihara ataupun menjaga terhadap apa yang ditulisnya sejak dia mendengarnya, ila an yu'addiya minhu, sehingga pada masa dia menyampaikannya, wala yadfa'uhu, dan dia tidak memberikan catatannya tu, ila may yuhtamalu, kepada orang yang mempunyai kemungkinan ayyubaddila fihi, yang dapat mengubah isi kandungannya. Kita tengok kembali pada buku teks kita. Tamud dhabti, dobit yang sempurna. Dobit terbagi kepada 2, iaitu dobit sadr dan dobit kitab. Dobit bukan bermaksud menghafal saja, tapi dobit ialah seorang perawi itu dapat benar-benar menjaga ataupun menguasai periwayatannya dengan sebaik-baiknya, dan dia dapat mengungkapkan apa yang diriwayatkan tu kepada orang lain dengan tepat. Jadi dobit dapat dalam bentuk dengan cara menghafal, ya memang betul, dengan cara menghafal salah satunya. Kemudian dobit juga dapat dengan cara mencatatnya ataupun menulis apa yang diriwayatkan. Sebab tu atas asas ni dobit terbagi kepada 2, iaitu dobit sadr. Dobit sadr ni dobit secara mudahnya, dobit secara hafalan. Dobit kitab ni dobit berdasarkan kepada catatan apa yang diriwayatkan. Kita tengok pada buku teks kita, iaitu yang pertama dobit sadr, dhabtu sadri, wa huwa ay yahfazar rawi ma sami'ahu min syuyukhihi, iaitu seorang perawi menghafal apa yang ataupun hadis yang didengarnya daripada gurunya, bihaitsu yatamakkanmu, di mana dia mampu untuk mengucapkannya ataupun mampu untuk mengungkapkannya, mampu meriwayatkannya kembali tasya'ah bila masa saja. Jadi wala yaduru al khata'ul nadir, dan ada berlaku kesilapan ataupun ni yang jarang berlaku tu tidak mencacatkan dobit tam lah. Tapi kalau berlaku banyak kesilapan ataupun kesalahan, tu dia akan menjejaskan status dobit tam.
Apa maksud dia? Iaitu dobit sodor ni adalah menjaga ataupun dobit sodor ni, maksud dobit sodor ni ialah menjaga atau menguasai periwayatan berdasarkan hafasan perawi. Dia mestilah, pertama sekali dia mestilah dia hafal apa yang diriwayatkan, apa yang dia dapat daripada gurunya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ni yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mampu mengungkapkan hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan itu pada bila-bila masa. Kemudian yang ketiga, tidak mengapa, maksudnya tidak jadi masalah, tidak mengganggu status dobit tam tu. Seandainya berlaku beberapa kesilapan yang jarang berlaku lah, beberapa kesilapan kecil yang jarang berlaku. Jadi kesimpulan dia pun dobit sodor adalah dobit ataupun periwayatan berdasarkan kepada hafalan. Yang kedua, dobtu kitab. Apa dia dobit kitab? Iaitu siyanatu rawi li kitabihi munzu sami'u ila ayyu'addiya minhu. Dia kata apa dia? Iaitu dobit kitab ialah seorang perawi memelihara, menjaga terhadap apa yang ditulisnya, terhadap catatannya. Dia jaga sejak bila? Sejak mula dia mendengar hadis tu lah. Sehingga bila dia jaga tu, perlu jaga sehingga dia menyampaikan lah. Ila ayyu'addiya minhu, sehingga dia menyampaikan hadis tu. Dia jaga. Jaga dari apa? Jadi sebarang bentuk perubahan. Kemudian la yadfa'uhu, dia tidak memberikan catatan tu kepada orang yang ila yuhtamalu an yubaddila fihi. Ada orang yang ada kemungkinan dapat mengubah isi kandungannya. Selesailah. Mudah. Yang ini mudah. Iaitu dobit kitab ni dobit yang berdasarkan kepada catatan. Catatan tu dia jaga. Dia jaga dan dia tidak, catatan tu tidak jatuh kepada orang yang ada kemungkinan catatan tu dapat berubah ataupun hilang ataupun sebagainya. Bila kita katakan dobit tam, ia bermaksud apa dia? Merupakan tahap tertinggi dobit. Jadi dobit di sini ada dua lah, dobit tam dengan dobit yang tidak tam. Dobit tam ni hak tadi tu lah, pada tahap tinggi, yang nanti kita akan mungkin kalau sempat kita akan jelaskan tahap-tahap yang dikatakan dobit tu dobit sempurna dan dobit yang dobit tidak sempurna. Dobit sempurna ni yang ini yang dia satu syarat sahih li zati. Yang ghairi tam ni hadis dia taraf dia hadis hasan. Dia dobit bukan tak dobit. Satu lagi tidak dobit. Tidak dobit ni hadis dia jadi dhaif. Hadis sahih li zati pun bukan, hadis hasan li zati pun bukan. Hadis dia dhaif. Maknanya dekat sini kita kena bezakan dobit dengan tidak dobit. Dobit pula ada dobit yang pada tahap tertinggi, ada dobit yang bukan pada tahap tertinggi. Dobit kedua-dua dobit ni sama ada yang tahap tertinggi dobit tam ataupun dobit yang tidak sempurna, tetap hadisnya dimasukkan di bawah kategori hadis makbul, hadis yang diterima. Cuma yang dobit tam ni kita masukkan dalam kategori sahih li zati. Kalau yang kurang sempurna kita kategorikan kepada hadis tu hadis hasan. Kalau yang tidak dobit langsung, kita namakan dia sebagai hadis dhaif. Sekarang kita tengok macam mana cara kita nak menentukan satu dobit seorang perawi itu sempurna ataupun tidak sempurna. Sempurna ataupun kurang sempurna. Kita tengok sini. Untuk mengetahui, untuk mengenali sama ada perawi itu dobit ataupun tidak dobit ialah dengan kesepakatan daripada mereka yang pakar, yang siqah dan yang mutqin, yang mahir, yang betul-betul mahir dalam bidang hadis. Cara kita nak mengenal perawi itu seorang yang dobit ataupun tidak, kemudian dobit dia dobit tam ataupun dobit yang kurang tam, ialah dengan berdasarkan kepada kesepakatan mereka yang siqah dan mahir, yang pakar dalam bidang hadis. Cara dia macam mana? Cara ni ialah kita tengok sebuah hadis sudah tentu mengandungi sanad dan sanad dia mempunyai beberapa jalur lah, beberapa turuk. 1, 2, 3 dan 4. Kita ambil 4. Satu contoh, jalur 1, jalur 2, 3 dan 4. Di sini kita tengok ada rawi 1, di sini rawi 2, di sini kita rawi 3, di sini ada rawi 4. Kita nak tahu rawi 2 ni, status rawi 2 ni sama ada dobit atau tidak. Kita kena bandingkan. Kita kena bandingkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi 2 ni dengan yang ni, rawi-rawi lain semua ni. Untuk makluman sebelum tu, rawi ni semua siqah. Rawi 1, rawi 3, rawi 4 ni merupakan orang yang siqah dan orang-orang yang benar-benar pakar dalam bidang hadis. Benar-benar yang orang-orang yang menguasai dalam bidang hadis. Jadi cara dia adalah, kalau rawi 2 ni meriwayatkan sebuah hadis, kita nak tahu tahap kedobitan dia, kita kena cek sama ada periwayatan dia menepati, bertepatan tak dengan apa yang diriwayatkan oleh pakar-pakar ni. Rawi nombor 4 yang pakar, rawi nombor 3 dan rawi nombor 1. Seandainya menepati, maka dia sudah ada satu kredit lah, satu. Kemudian kita tengok hadis dia, hadis rawi 2 yang lain pula. Kita ambil rawi nombor dia ni ada meriwayatkan 10 hadis.
10 hadis. So dari 10 hadis seandainya dari 10 9 ataupun 10 9 hadis daripada 10 9 atau 10 hadis tepat. Ada satu hadis saja tidak tepat. Maknanya kalau ikut peratus dia di sini sama ada 190% hingga 100% tepat. 1% ataupun 10% tidak tepat. Maknanya kalau daripada 10 hadis, 9 dari 10 hadis tepat. Satu hadis tak tepat. Ataupun 10 tepat. Yang ni, kalau perawi macam ni, ini pada tahap yang tinggi lah. Kita tengok hak yang atas ni, tengok. Dia punya ni dia, daripada 80 hingga 100%. 80% daripada 10 hadis, 80% ataupun 100% daripada hadis tu menepati apa yang diriwayatkan oleh para siqah ataupun orang-orang yang siqah dan orang-orang yang pakar dalam hadis, maka hadis dia tergolong dalam hadis sahih li zati. Sebaliknya kalau perawi nombor 2 ni ada 10 hadis juga, ada 10 hadis. Dari 10 hadis ni 7 hadis yang menepati apa yang diriwayatkan oleh para siqah dan orang-orang yang pakar. 3 lagi tidak menepati. Kalau macam ni, dia termasuk dalam hadis, dia punya dobit dia kurang tam. Dobit tidak tam. Kalau daripada 80% sehingga 100, 80 sehingga 100, tengok 80 sehingga 100, dia punya dobit dia termasuk dobit tam. Kalau 70% hingga 79%, dobitnya tidak termasuk dobit tam. Jadi dia punya hadis dia di sini, hadis dia apa? Hadis dia taraf dia, hadis dia bukan hadis sahih tapi hadis hasan. Masih boleh diterima lagi. Kalau sini hadis dia hadis apa? Ataupun sini ni hadis dia hadis apa? Hadis sahih. Sahih li zati. Sini hasan li zati. Kalau perawi ni, perawi nombor 2, 10 hadis yang diriwayatkan oleh perawi nombor 2, 10 hadis yang tepat 6 daripada 10. 6 daripada 10 hadis. 6 daripada 10 hadis yang menepati apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang siqah dan yang pakar yang menguasai bidang hadis. Bermakna berapa persen? Iaitu 69% ataupun kurang, ataupun 60% ataupun 1 pun hadis yang diriwayatkan tidak menepati langsung, maka hadis ni kita kata dia tidak termasuk tidak dobit. Kalau kita tengok sini, dia punya ni dia, daripada 80%, daripada 100%, daripada 10 buah hadis, ataupun daripada tak kira dia berapa, 80% sehingga 100% memang riwayat itu menempati apa yang diriwayatkan oleh perawi-perawi siqah dan perawi-perawi pakar, maka hadis tu kita sebut sebagai hadis sahih li zati. Maknanya dia punya tahap dobit dia adalah dobit tam. Kalau dia punya tahap periwayatan daripada 10 hadis ataupun daripada 100 hadis, daripada 50 hadis, hanya 70% sehingga 79%, hadisnya kita namakan hadis hasan li zati. Jadi dobitnya dipanggil bukan dobit tam lah. Maknanya dobit ni kurang sikit. Nanti kita masuk hadis hasan, kita akan belajar. Maknanya hadis hasan ni dia punya syarat-syarat dia sama dengan hadis sahih li zati. Cuma perbezaan dia satu saja, iaitu tang dobit. Dobit dia kurang sikit daripada dobit sahih li zati. Kalau sahih li zati, dobit dia tam. Tapi kalau dobit hasan li zati, dobit dia kurang sikit. Apa maksud kurang di situ? Maksud di sini. Maksud dia macam ni lah. Kalau bagi 10, 70% hingga 80%, 70% hingga 79% yang tepat. Yang bakinya tak tepat. Atau 3 daripadanya tak tepat. Tidak menyalahi, menyanggahi apa yang diriwayatkan oleh perawi, siqah dan pakar. Itu kita namakan sebagai hasan li zati. Kurang, dia punya dobit dia kurang. Kalau dia punya tahap ketepatan ni dengan apa yang diriwayatkan oleh para siqah tadi ni, 0% daripada 10 tak ada satu pun yang tepat, ataupun hanya 69% saja, maka hadis tu kita katakan hadis sebagai hadis dhaif. Dan dia punya dobit atau tidak dobit. Dia tidak termasuk perawi dobit. Sekarang kita tengok contoh hadis yang perawinya dobit, yang menepati syarat hadis sahih li zati. Hadis dia apa dia? Iaitu hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur.
Rawahul Bukhari. Jadi hadis ni bermaksud Jubair bin Mut'im mengatakan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW membaca di dalam solat maghribnya dengan surah tu. Hadis ni riwayat Bukhari. Kita tengok dia punya dia punya sanad dia. Kita tengok ni bentuk sanad dia. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan daripada Malik. Bahawa sini yang mengeluarkan hadis adalah Bukhari lah. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Yusuf, kemudian dapat daripada Malik, kemudian Malik meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, Ibnu Syihab meriwayatkan daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im, kemudian Muhammad ni meriwayatkan daripada ayah hadis siapa? Jubair bin Mut'im lah. Kemudian Jubair bin Mut'im meriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Kita tengok status perawi, setiap seorang perawi ni. Kita tengok Abdullah bin Yusuf ni ada seorang yang siqah mutqin. Malik ni Imam Malik lah. Imam Malik sudah tentulah siqah. Kemudian imam lah, siqah, imam. Bahkan dikatakan sebagai Rasul Mutqinin, ketua segala orang-orang yang pakar. Kemudian Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ni adalah siapa dia? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Zuhri. Imam Zuhri juga imam, iaitu dia punya tahap dia siqah, faqih, hafiz dan seterusnya lah. Kita ringkaskan muttafaq ala jalalati wa itqani, dan orang semua sepakatlah atas kehebatan dan kepakaran dia. Ibnu Syihab Az-Zuhri samalah macam Imam Malik ni, maknanya pada tahap yang cukup tinggi lah dia punya status. Maksudnya sini siqah apa sih? Maknanya dia termasuk dalam apa dia melengkapi melengkapi dia ni termasuk orang yang memang dobit tam lah. Kemudian Muhammad bin Jubair bin Mut'im, apa dia? Siqah. Kemudian Jubair bin Mut'im sahabi lah. Sahabi kita tak petikai lah, sahabi. Ini kaedah dia apa? Sahabi kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Ini tidak perlu disiasat, tak perlu diselidiki. Jadi kita tengok berhubung tak satu sanad antara satu sama, memang berhubung lah. Memang benar-benar, memang betul-betul Abdullah bin Yusuf ni ambil daripada Malik dan seterusnya sampai kepada Jubair dan sampai kepada Rasulullah. Tidak terputus, tidak ada satu rawi yang digugurkan. Kemudian kita tengok status setiap perawi ni memang seorang yang semuanya siqah dan pada siqah pada tahap yang tinggi. Bila macam tu makna semua perawinya adalah dobit tam. Perawi dia dobit tam. Bila dobit tam, dia menempati syarat yang 3, sahih li zati. Apa dia? Dobit tam. Maknanya hadis ni adalah sahih li zati. Kita tengok hadis yang perawinya tidak dobit. Hadis ni kita tengok hadis dia ada dua hadis lah. Haddatsana Makki, haddatsana Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind an Abi Nadar an Busri bin Sa'id an Zaid bin Sabit al-Ansari qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid hujratan. Rawahu Ahmad. Hadis ni kita cek tengok macam mana. Maksudnya hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu ruang, membuat satu bilik di dalam masjid lah. Ini riwayat Imam Ahmad dalam musnad dia. Kita tengok sanad ni rupa bentuk sanad dia. Iaitu daripada Imam Ahmad ni lah. Imam Ahmad ni termasuk dalam pengeluar hadis lah. Kemudian kita tengok Imam Ahmad ambil daripada Makki, kemudian daripada Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind, kemudian daripada Abi Nadar, kemudian Bus bin Sa'id, kemudian Zaid bin Sabit Rasulullah, kemudian daripada Rasulullah SAW. Kita tengok status dia untuk menentukan sama ada hadis ni makbul ataupun mardud, hadis ni sahih li zati ataupun bukan. Kita tengok Makki status dia apa? Siqah, sabt. Siqah ni apa? Siqah boleh dipercayai, sabt, teguh. Kemudian Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind, siqah. Abi Nadar, siqah, sabt. Kemudian Bus bin Sa'id, siqah. Zaid bin Sabit, kita tahulah sahabi. Kemudian daripada Rasulullah SAW. Kita tengok di sini hadis ni dari jalur ni tidak ada masalah. Bermakna hadis ni tidak ada masalah, semuanya berhubung sanad, semuanya perawi dia semua bersifat adil dan dobit. Maknanya hadis ni adalah hadis sahih. Hadis sahih. Ada satu hadis lagi, kita tengok. Cuba perhatikan hadis ni. Hadatsana Ishaq bin Isa, hadatsana Ibnu Lahi'ah, qala kataba ilayya Musa bin Uqbah yukhbiruni an Busri bin Sa'id an Zaid bin Sabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil masjid. Riwayat Imam Ahmad juga. Sebenarnya hadis ni kalau tengok hadis ni daripada Bus bin Sa'id, kemudian daripada Zaid bin Sabit. Kita tengok hadis sebelum tu daripada Zaid bin Sabit, Bus bin Sa'id. Sebenarnya hadisnya adalah hadis yang sama. Cuma mungkin menggunakan beberapa lafaz yang berbeza. Di sini kata ihtajara. Nabi membuat bilik di dalam masjid.
buat satu ruang di dalam masjid. Di sini kata Nabi ihtajama. Ihtajam ni maksudnya berbekam. Nabi berbekam di dalam masjid. Nabi berbekam di dalam masjid. Baik, kita tengok dia punya sanad dia, status sanad dia, iaitu Ahmad. Dia diriwayatkan Imam Ahmad juga dalam musnad dia. Kemudian ambil daripada Ishaq bin Isa. Kemudian Ibnu Lahiyah. Kita cek teruslah status perawi dia. Kita tengok Ishaq bin Isa. Ishaq bin Isa dikatakan Saduq Hasanul Hadis. Saduq Hasanul Hadis. Dia punya hadis dia berstatus Hasan. Kemudian Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah Dhaiful Hadis. Ada masalah lah ni sanad ni. Dhaiful Hadis. Kemudian Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah ni tokoh pakar maghazi lah, pakar sejarah. Dia kata thiqah, faqih dan imam di dalam ilmu maghazi. Ilmu maghazi ni ilmu sejarah sirah Rasulullah SAW. Kemudian Bus bin Sa'id, apa status dia? Thiqah. Zaid bin Sabit sahabi lah. Di sini yang bermasalah sini adalah sinilah Ibnu Lahiyah yang bermasalah. Ada seorang yang bermasalah sini. Jadi di sini Ibnu Lahiyah di sini sepatutnya dia kata bukan ihtajama, dia panggil ihtajara. Ihtajara, kita tengok ada sini, ihtajara maksudnya Nabi membuat satu ruang, Nabi membuat satu bilik di dalam masjid, tapi dia tukar. Ini dipanggil adanya hadis mustahab, ya, dia tukar. Dia melakukan kesilapan. Bila melakukan kesilapan sini patutnya ihtajara, dia tukar. Dia ambil daripada Musa bin Lahiyah dari ihtajara jadi ihtajama. Jadi bermakna di sini apa dia? Di sini status apa dia? Status dobit dia lah. Dobit dia tak bagus lah. Dobit dia tak bagus. Bila dobit tak bagus, bermaksud kita kena check lah, tengok. Dia banyak melakukan kesilapan. Mungkin lebih kurang sama daripada 0% hingga 69% lah. Dia banyak melakukan kesilapan yang menyebabkan taraf dobit dia tu tak diiktiraf. Tidak sebagai seorang yang dobit. Tapi dianggap sebagai seorang yang dhaif dalam periwayatan hadis. Itu Ibnu Lahiyah. Ini contoh contoh hadis yang tidak berhubung semua. Berhubung, sanad berhubung, cuma Ibnu Lahiyah di sini melakukan kesilapan. Dia tak dobit. Ihtajara dia jadi ihtajamah. Selesai kita bahaskan ataupun terangkan tentang maksud dobit tam. Jadi di sini dobit, maksud dobit tam di sini dibagi pada dua lah, iaitu dobit sodor dan dobit kitab. Mudah nak faham. Dobit sodor ialah dia meriwayatkan hadis tu berdasarkan kepada hafalan dia dan dia betul-betul hafal. Dia betul-betul hafal sehingga bila masa dikendaki dia boleh mengungkapkan apa yang dihafal. Yang kedua adalah dobit kitab. Dobit kitab adalah dobit berdasarkan kepada catatan dia. Maksudnya dia jaga dia punya catatan dia daripada mengalami perubahan. Maksudnya catatan dia tu tidak jatuh ataupun tidak diberikan kepada orang-orang yang ada kemungkinan untuk melakukan beberapa perubahan dalam catatan dia. Dia jaga catatan tu sampai dia meriwayatkan kepada orang lain apa yang dicatat tu lah. Kemudian satu lagi, dobit. Bila dobit tam, bila kita sebut dobit tam, bermakna ada lawan dia, iaitu dia punya lawan dia dobit tidak tam. Yang tidak, dobit tidak tam. Satu lagi, apa dia lagi lawan dia? Tidak dobit. Dobit tam, inilah yang dia lagi sini. Kita dah jelaskan berapa persen daripada periwayatan yang diriwayatkan, mesti daripada berapa tadi kita tengok, daripada 80 hingga 100% mesti untuk mendapatkan dobit tam. Apa yang diriwayatkan mesti menepati apa yang diriwayatkan oleh para pakar dan para siqah. Kemudian kalau kurang daripada tu maknanya dobit tidak tam lah. Kalau dobit tam ni, status hadis dia adalah hadis apa? Hadis sahih li zati. Kalau dobit tu dobit tak tam, dobit juga tapi tidak tam, termasuk masih lagi dikatakan sebagai hadis makbul, tapi status hadisnya adalah hadis hasan li zati. Kalau dia punya peratusan dia, apa yang diriwayatkan tu peratusan dia kurang daripada 70%, iaitu 0% hingga 69% menepati apa yang diriwayatkan oleh para siqah dan para pakar hadis, maka dia tergolong dalam tidak dobit dia punya hadis dia. Dikatakan sebagai hadis dhaif. Wallahu a'lam.